Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ada iaitu raikan pagi Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita dapat puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadinya Ramadan ini bukan yang terakhir bagi kita, insya-Allah. InsyaAllah tahun depan kita boleh puasa lagi. Tahun ni insyaAllah puasa kita jadi puasa yang terbaik lebih daripada tahun yang lepas. Tahun ni walaupun corona, Allah SWT uji dengan corona, ada wabak, maka kita banyak berdoa selamat daripada penyakit wabak Ramadan pada kali ini. Alhamdulillah, walaupun lagu mana pun wabak ada, insya-Allah tak masalah bagi kita nak puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Maka alhamdulillah, hari ini adalah tepat 21. Tepat 20 tapi malam 21. Insya-Allah hari inilah kita nak iktikaf. Kalau siapa yang boleh iktikaf di masjid, baik deh. Kalau siapa yang tak boleh sebabnya sakut dengan matakan hak di Thailand kita ni, maka kita boleh kita buat di rumah. Itulah mudah-mudahnya kita boleh dapat syurga Allah Subhanahu taala, iaitu dapat Lailatul Qadar. Sebabnya di 10 akhir Ramadan Nabi galak kepada kita suruh cari 10 akhir Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bergana-gana Allah SWT bagi pahala kepada kita lebih baik daripada 1000 bulan. Sebabnya ada satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hi hatta matla'il fajr. Ayat dalam saya sebut tadi tu iaitu bersangkut dengan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Allah SWT kata lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di sini kalau kita nak kira dengan umur kita, memang umur kita ni ayuk kai orang anak Adam Allah SWT bagi kepada kita rolik ke 60 lebih. 63, 64. Kalau orang lebih tu ada juga umur lebih, ada juga umur kurang. Allah SWT catat ajar dia. Tapi rolik ke banyak 60 lebih. 60 lebih ni Allah SWT nak akad dia. Itulah nak ambil nyawa dia. Siapa ajar dia. Maka alhamdulillah kalau kita nak kira dengan Lailatul Qadar, Allah SWT nak bagi kepada kita, memang tak dapat macam tu dengan umur kita. Tak padan dengan umur kita. Allah SWT kata satu malam sahaja di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita nak kira dengan umur dalam 83 tahun lebih. 83 tahun lebih ni lebih. Bukan kata 83 pek bukan. 83 tahun lebih. Maknanya umur kita sekat 60 lebih ya. Tapi yang ada 100-200 tu kadang-kadang nyanyak, kadang-kadang tak ingat, kadang-kadang lupa ya itu. Hak ni jadi walaupun banyak pun jadi tak beda juga kalau jadi macam tu. Maka alhamdulillah tahun ni
InsyaAllah jadi tahun yang baik bagi kita, iaitu Ramadan pada kali ini. Jadi Ramadan yang terbaik bagi kita dan kita dapat Lailatul Qadar belaka insya-Allah. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah itulah kita rubuklah pada malam yang mulia ini, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Insya-Allah banyak kita buat baik dan banyak sedekah dan kita banyak makan kepada orang. Yang terutamanya kita kena buat baik kepada anak yatim. Anak yatim yang pentingnya. Sebabnya tak banyak hari dah. Lepas dah 10 akhir Ramadan ni, nak siapa hari yang mulia, hari yang gembira. Semua nak belaka. Iaitu lebih-lebih lagi budak. Budak yang suka hari itu. Tak siapa lagi tapi ada tanya dah budak-budak. Bila nak raya, dia tanya raya. Sebabnya hari sukaria bagi budak-budak. Itulah kita banyak sedekah pada hari itu. Hari itu kita banyak sedekah. Dan lebih-lebih lagi di 10 akhir Ramadan ni kita rubuk nak sedekah, nak buat masjid, nak sedekah ikut budak-budak, nak sedekah kepada orang miskin, nak sedekah kepada orang anak yatim. Hak ni hak pentingnya hak saya nak bagi tahu, iaitu anak yatim. Anak yatim dia tak serupa dengan orang miskin. Sebabnya orang miskin dia ada ayah, ada mak. Tetapi orang anak yatim ni, dia ni ayah dia tak ada. Jadi masalah bagi dia. Itulah hari raya, orang bakar baju raya belaka, baju molek-molek belaka, baju cantik belaka. Ada dengan sokok molek, piyah molek, tapi anak yatim tak ada orang nak beli dia. Ni kita bakar ambil berarti kepada budak-budak anak yatim. Anak yatim ni hak kita kena cara molek sekali. Lebih serupa dengan anak kita. Kita cara anak kita lagu mana, kita cara kepada anak yatim molek sekali. Itulah sebabnya anak yatim ni dia orang panggil ayah dia tak ada, orang panggil tak ada orang nak peladang dia. Ada orang nak suruh dia. Dia payah, tak serupa dengan mak dia. Kalau ayah dia mati tinggal mak, kadang-kadang mak ni bukan saulat. Bukan saulat bagi dia. Saulat ni bagi budak-budak anak yatim ni, iaitu ayah dia. Ayah dia orang nanti peladang dia. Mak dia ni bukan lancai dia. Bukan lancai. Dia kena ada dua-dua baru jadi anak yang molek dia. Kalau kita tak ambil padu kepada anak yatim, di sebelah masa depan ni, budak ni nak jadi tak molek. Nak jadi kaurau, nak jadi nak jadi tak heran kepada orang. Kalau orang suruh pun dia tak dengar. Kalau kita tahu kata anak yatim dah, kita seruh lalu dah. Segera pakat tolong. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni, bulan akhir ni, Allah SWT bagi gana-gana kepada kita betul dengan Lailatul Qadar bila, maka itu yang terbaik bagi kita. Lebih baik daripada 1000 bulan, maka kita ambil beratlah dengan anak-anak yatim. InsyaAllah anak yatim ni Allah SWT lebih banyak kalau kita tengok ayat Al-Quran. Allah SWT sebutnya banyak sungguh. Banyak. Kalau kita rajin baca tafsir Quran, kita nak tahu. Kita rajin baca Quran, banyak dalam ayat Al-Quran yang Tuhan sebut dengan berkenaan dengan anak yatim. Dan dalam hadis pun banyak juga. Ni kita Nabi Allah SWT ambil berarti kepada anak yatim. Alhamdulillah. Anak yatim ni nak ayat mudah-mudah kata syurga lah. Syurga bagi kita. Syurga bagi kita. Syurga bagi orang yang pera anak yatim. Orang yang peduli kepada anak yatim. Ni syurga bagi dia. Allah Subhanahu Wa Taala syurga lah kepada dia. Allah SWT bagi pula. Kepada dia ni jauh daripada azab neraka. Inilah kita mudah-mudahnya pada bulan ni lah kita dekat-dekat dengan raya dah. Nak sapa dah raya, kita kena sok-song mana budak mana anak yatim, kita pergi cari dia. Kita pergi cari senyap-senyap. Tak apa, tak mahu royak kat orang, senyap-senyap. Kita rasa nak pergi tempat-tempat ya ada muniti ke apa, kita pergi pak muniti anak yatim dia. Tempat sekolah-sekolah anak yatim, pergi tolong anak yatim yang susah. Dia ada juga anak yatim kaya. Ya ada, tapi golek ke banyak susah. Banyak susah anak yatim. Maka itulah kita ambil peduli kepada anak yatim.
kalau nak turut ayat Al-Quran tu banyak sangat berkenaan dengan fadilat anak yatim. Allah SWT sebut fadilat, sebut berkenaan dengan azab, ada juga dengan azab anak yatim. Inilah mudah-mudahnya kita ambil, mudah-mudahnya itulah Allah SWT kata siapa yang peduli kepada anak yatim, Nabi maka itulah Nabi nak jamin kepada kita dalam syurga. Itu Nabi kata macam ni. Dia kata ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang kafil anak yatim, orang yang cara anak yatim fil jannah. Fil jannah hakaza. Kahatain. Satu hadis kata hakaza, satu hadis kata kahatain. Kahatain ni dua jari ni. Dua jari tunjuk dengan jari tengah. Jadi dia nak becek tak boleh lagi becek. Jadi sekat ni tak boleh nak becek dah. Tak sepuluh lagu ni, tak sepuluh lagu lain. Ni macam ni. Dia nak becek tak boleh. Inilah mudah-mudahnya insya-Allah orang yang perak anak yatim, Nabi jamin kepada kita syurga. Allahu Akbar. Kalau nak turut lagu yang lain, Nabi tak ada jamin lagi. Hak ni Nabi jamin dah. Syiar-syiar kata Nabi jamin kata fil jannah. Pak kita tak nak lagi. Tak nak rubut lagi. Insya-Allah kita hari ni kita peduli kepada anak yatim. Supaya saya dengar kisah-kisah banyak orang dah sebut-sebut dalam kisah-kisah orang Arab. Jadi ada setengah ustaz-ustaz dah sebut tu, ada orang Kuwait tu kata dia tolong anak yatim. Dia tolong anak yatim. Tapi orang Kuwait tu yang ngiga kata Nabi mari cari dia. Yang pertama tu Nabi mari cari dia. Nabi cari orang Kuwait tu. Kata suruh pergi situ. Dia pergi cari situ tak jumpa. Sampai 3 kali tu Nabi mari cari yang ketiga tu oyak kepada dia suruh pergi di Riyadh dah. Di Riyadh kota Saudi, maka pergi di nombor tu rumah duk situ, celah tu duk orang tu dia pergi. Boyo pergi pak tu siapa di sana tanya orang kata rumah dia duk situ. Bo siapa di rumah dia matuk ketuk itu pas tu tu orang tu kejut. Bo orang tu kejut atau mai buat gapo ni? Mari cari dia. Dia kata ni saya ni mari cari orang yang nama-nama ni, rumah nama-nama ni. Dia kata betul saya, dia kata. Lepas tu dia tanya dia royak ke orang Kuwait tu, royak kepada orang Riyadh tu kata saya mari cari anta ni sebabnya Nabi saya ngiga Nabi mari cari saya 3 kali suruh royak benar baik kepada anta, iaitu anta ni adalah Nabi jamin ahli syurga. Maka dia tiap, dia menangis di depan orang tu. Sebab apa? Sebab dia buat satu perkara orang tak tahu. Dia buat apa? Dia buat kebaikan, satu kebaikan. Pak orang tu tanyalah, orang Kuwait tu tanya, anta ni buat kebaikan gapo? Jadi Nabi jamin ahli syurga. Dia kata, saya ni duit gaji saya setengah, saya masuk dalam bank orang Tina tu. Sebabnya tepi rumah dia tu ayah yang mati, tinggal anak yatim. Maka dia masuk dalam bank ayah dia tiap-tiap bulan duit gaji dia, setengah duit gaji dia. Maka itulah mudah-mudahnya dia buat orang tak tahu. Dia buat kebaikan kepada anak yatim, tolong anak yatim dengan orang tak tahu. Insya-Allah kita pun boleh buat juga macam tu. Kita cuba tengok. Anak yatim banyak sekarang. Anak yatim kat rumah kita ni, kat Sancang Wat Caidang ni banyak sekali. Kalau kita rasa cukup dah orang Perak, maka kita boleh bantu yang macam lain. Dia ada banyak. Kita nak bantu budak-budak anak yatim ni. Insya-Allah itulah mudah-mudahnya Nabi jamin kepada orang yang perak anak yatim, orang yang peduli kepada anak yatim. Nabi kata kahatain, duduk dengan dia, duduk dengan Nabi. Maka kita tak nak lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad kita yang kita kata kita kasih kepada Nabi kita. Kita kasih kepada Nabi kita, tapi kita tak buat Nabi, tak buat ikut Nabi Rasulullah. Maka itu bukan. Kita kecek saja, kecek dengan mulut saja, tapi kita tak buat, tak kena. Hari ni ada kita ni kata kasih kepada Nabi, kita kena buat ikutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa yang perak anak yatim, maka itu kehatain dalam syurga.
Maka kahataini buat dua jari ni. Jadi kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ada satu dua syarat. Ada dua syarat yang Allah SWT nak terima ke amalan kita. Yang pertamanya dengan ikhlas. Ikhlas hati kita kepada Allah SWT. Yang kedua, ikutan Rasulullah. Jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi kata lagu mana, kita ikutan Rasulullah macam tu. Itulah mudah-mudahnya Nabi kata siapa yang pegang anak yatim, dia kata dia tunjuk dua jari yang macam ni, kita buat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Hak ni mudah-mudahnya orang panggil anak kunci syurga lah, mudah-mudah anak kunci untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua anak syurga, tak nak neraka. Maka itulah mudah-mudahan Nabi dah jamin kepada kita hari ini, kata boleh masuk syurga, kita peduli kepada anak yatim. Maka ada lagi fadilat-fadilat bagi orang buat baik dengan anak yatim ni. Maka itulah mudah-mudahnya satu orang panggil satu wikti bagi orang yang kerah. Bagi orang yang kerah hati. Kerah hati ni boleh juga nak lemuk hati. Ada tak orang kerah hati? Saya jawab kata ada orang yang kerah hati. Orang yang kerah hati baca Quran tak tiap. Dengan sirah-sirah Rasulullah tak rasa nak menangis, tak rasa nak tiap. Ni orang kerah hati ni. Orang kerah hati dengan anak yatim kadang-kadang dia tak lembut. Tapi nak kita lembut, hak ni hak Nabi kata sendiri. Maka hak ada orang tanya Imam Ahmad pun ada juga. Ada orang ditanya Imam Ahmad, kata nak buat lagu mana nak lembut hati ni. Maka Imam Ahmad jawab kata, udkhuli mikbarah, suruh masuk dalam kuasa kubur. Masuk di kubur lah, tempat kubur mana kubur, kita pergi masuk. Hak tu nak lembut hati juga. Yang kedua, hak Imam Ahmad kata, buat baik, sapuh kepala anak yatim. Sapuh kepala anak yatim, itu nak lembut hati kita. Allahu Akbar. Hak ni Imam Ahmad. Maka ada satu hadis kata, kalau kita nak lembut hati kita pula ni, hati kita kerah ni, nak buat lagu mana lembut. Ada satu hadis lagi, in arada an yalina famsahu ra'sul yatim. Apabila mungkin hendak nak lembutkan hati, maka famsahu ra'sul yatim. Suruh sapuh kepala anak yatim. Allahu Akbar. Siapa tak rasa sapuh kepala, terahlah sapuh kepala. Terah sapuh kepala. Jangan terahlah hari ni. Buat sungguhlah dah. Anak yatim mana kita pergi cari hari ni dah. Hari ni hari mula-mula iaitu Ramadan, yang 10 akhir Ramadan. Kita buat lalu hari ni. Pergi cari anak yatim. Tanya dia, khabar dia lagu mana, susah dia lagu mana. Kita pergi tanya dia. Kalau dia susah tak ada baju raya, kita beli buat baju raya selalu dah. Tak nak orang tengok. Kita buat diri, ambil dia bagi kedai. Ni mudah-mudahnya kita nak cara anak yatim. Kalau siapa yang kuasa, tenaga dia rasa dia boleh buat, maka dia ambil anak yatim pera. Ambil anak yatim pera ni duduk sekali dengan kita boleh buat baik dengan dia. Ni molek. Molek sungguh-sungguh. Bagi kita, kalau siapa yang anak yatim main pera duduk dalam rumah kita, ataupun duduk di sekolah, ataupun di kampung-kampung, buat satu kampung tu, ada satu kampung tu dia buat untuk anak yatim, sekolah, satu sekolah untuk anak yatim, satu rumah untuk anak yatim. Ni baik bagi dia. Ada satu hadis lagi kata, khairul baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsinu ilaih. Sebaik-baik rumah, sebaik-baik rumah, secantik-cantik rumah. Rumah lagu mana? Rumah besar ke? Rumah besar, ada 2-3 lapis. Rumah ada dalam jamin mah. Supo istana raja. Supo dengan istana raja besar. Ada belakang dalam rumah sak wainang. Nak lagu tu? Rumah yang baik. Tak, Nabi gaya kata dalam satu hadis, khairul baitin fil muslimin. Sebaik-baik rumah hak orang muslimin baitun fihi yatim. Dalam rumah itu ada anak yatim. Allahu Akbar. Rumah ada anak yatim. Kita ambil lah rumah tu ada anak yatim. Sebab betul dengan hak Nabi kata khairu baitin
fil muslimin baitun fihi yatim yuhsina ilaih. Yuhsana ilaih. Bukan kata rumah ada anak yatim saja tu molek bagi dia, tak. Kena buat baik juga kepada anak yatim. Orang yang buat baik kepada anak yatim, dia ada rumah dah. Ada anak yatim dalam rumah dah. Tapi dia buat baik pula. We makan, pera sepur dengan anak kita habis-habis. Kita ada anak kita, tapi kita pera dia. Ambil dia masuk dalam rumah kita. Pera dia sepur anak kita. Buat we molek sekali. Ngajar dia, suruh hantar ngaji dia. Sebab budak anak yatim ni, dia tak ada okat. Tapi tak ada orang yang okat kepada dia. Susah agak bagi dia. Ada banyak ada orang yang anak yatim ni, dia okat dia ada tapi tak ada orang nak bagi dia. Maka hari ini kita buatlah dulu. Ambil anak yatim masuk dalam rumah kita. Jadi ada kita pera anak yatim tu supaya anak kita. Ngaji dia. Dia tak ada ngaji lagi. Kita buka pergi sekolah, semak sekolah, ngaji. Ada ngaji siapa dia alim. Ada siapa dia alim. Buat supaya dengan Jamil dulu. Jamil dulu ni sahabat-sahabat, ulama-ulama jadi besar belaka. Tak ada kata ulama-ulama anak yatim tu jadi ngaruk dak. Jadi besar belaka. Jadi orang molek belaka. Jadi orang alim belaka. Kalau kita nak tahu kisah-kisah tu banyak, kisah panjang kisah. Supaya Pak Imam. Cuba tengok siapa tu Pak Imam. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim. Ada. Alim tu. Alim hadis. Ulama hadis. Ada. Riwayat hadis banyak. Ni Imam Syafi'i, Imam Bukhari, anak yatim belaka. Maka itulah orang dulu, masya-Allah, pera anak yatim sehingga dapat jadi ulama-ulama. Di sekarang kalau kita nak tengok, payah cari. Tak ada. Kalau kira tu tak ada lah. Kat rumah kita ni kalau nak tengok anak yatim nak jadi lapis ulama tak ada lagi. Kita nak buat lagu mana? We ada ulama deh. We ada anak yatim jadi ulama, jadi orang besar, jadi orang nak mai Islam. Jadi ikutlah nawi jadi orang ni terbaik, bukan kata jadi ngaruk lepas tu. Ada. Gitu kena pera we molek. Supaya dengan anak kita. We ada dalam rumah kita, pak tu kita pera, we ngaji siapa tinggi. Kita kuasa nak pera anak yatim, kita kuasa kita pera. Deh, siapa dia ni ngaji we jadi molek. Maka dia tak ada gapo baju, kita buat baju dia. Ada. Dia makan pun tak ada senang mana, kita we makan senang. Ni panggil kita pera anak we, anak yatim, we jadi sepuluh anak kita insya-Allah. Kita sayang kepada anak yatim supaya kita sayang kepada anak kita. Maka itulah mudah-mudahnya kita ambil peduli kepada anak yatim. Ini hak Nabi kata khairul baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilai. Buat baik dengan dia. Tu dia kata pula wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusau ilai. Ummah sejahat-jahat ummah. Allah, sejahat-jahat ummah. Sejahat-jahat ummah ni orang duk ngisak ke? Sejahat-jahat ummah besar ke? Ada. Hak Nabi kata wa syarrul baitin fil muslimin. Dalam ummah orang muslimin tu, ummah hak paling jahat sekali adalah ada anak yatim juga. Allah, saat ni ada anak yatim dah. Ni ada anak yatim juga. Sejahat-jahat ummah hak ada anak yatim. Anak yatim lagu mana? Dia ada anak yatim dah, yusau ilai. Dia kasar dengan anak yatim. Kasar dengan anak yatim. Anak yatim buat tak molek sikit, bing weh. Awak sepuluh pakai anak dia. Ada. Tapa gitu, tapa gini. Ada. Jadi tak rosak kepala. Tak we kasih sayang kepada anak yatim. Hak ni tak nampaklah, jangan kita buat dah. Ada anak yatim, kita kena buat molek dengan anak yatim. Buat sepuluh dengan anak kita. Kita pera we jadi molek tu anak yatim ni. InsyaAllah boleh kita pera dengan molek, dia nak ingat bungkung kita. Kalau kita nak turut dah, anak yatim piatu ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim piatu. Allahu akbar. Lahir daripada perut mak dia. Tak nampak ayah, nak panggil ayah tak leh. Nabi kita. Allah, tubik daripada perut mak dia Aminah binti Abdul Wahab ni, tubik pak tu tak leh nak panggil ayah sebab ayah mati belum dia nak tubik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Selepas daripada duduk dengan mak, ni tahun je boleh duduk dengan mak. Kalau kira tu baru masuk poneng. Allah, masuk poneng tu dia ingat ke mak dia kepada ayah dia. Ada. Maka mak mati pula. Aminah mati pula. Allahu Akbar. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak turut kisah sungguh. Nabi Muhammad kita mati. Ayah yang mati, lepas ayah yang mati duduk ni tahun, mak mati. Duduk orang duduk mak dia duduk dengan mak dia tak ada nak susu. Kena duduk dengan orang merah. Pilihan duduk dengan pilihan. Ada duduk dengan Ummun Aiman. Pilihan duduk cara orang susu Suwaibah ataupun Halimah hak duduk susu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk sampai ni tahun tu mati kena duduk dengan pu dia. Dengan pu dia, dengan tok dia lah. Duduk dengan tok dia pula. Allah. Lepas tu duduk dengan tok dia namanya Abdul Muttalib. Duduk tok dia duduk pera sampai umur 8 tahun. Sampai umur 8 tahun tok dia mati pula. Allah, sedihnya. Nabi Muhammad kita duduk dia wanak tu dia susah dah bagi dia. Nabi kita miskin lagi. Anak yatim piatu lagi. Allah, nak panggil ayah tak boleh. Kita hari ni boleh panggil ayah, nampak ayah. Kadang-kadang kita boleh panggil ayah. Orang biasa boleh panggil ayah sebab ada ayah. Orang anak yatim, setengah anak yatim, ayah mati sebelum nak tubik lagi. Sepun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah anak yatim mati lepas dah ayah dia dukung dah. Ada dia dukung duk setahun 2 tahun mati ayah dia. Hak ni boleh panggil ayah lagi. Dan setengah orang ni umur 9 tahun baru mati, ayah mati, boleh panggil kenal muka ayah, boleh tengok muka ayah. Dia. Zaman dah ni tak seperti zaman dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak buka gambar. Tapi zaman lah ni buka gambar tengok ni ayah kita ni, ayah adik ni hak mati. Boleh tengok kepada anak-anak lagi. Tapi Nabi, alangkah sedihnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak cerita berkenaan dengan ayah dah, anak yatim. Inilah mudah-mudahnya kita kena peduli kepada anak yatim. Banyak dah. Ada lah umur kita tu anak yatim yang terbaik. Kita kena buat baik dengan dia. Kita kena buat baik kepada dia. Jangan kita masuk dalam satu hadis yang belakang tadi, wasyar baitin, sejahat-jahat umur bagi orang muslimin tu umur yang ada anak yatim tapi dia buat jahat kepada anak yatim. Tapak anak yatim, tepuk kepala anak yatim, katuk kepala anak yatim. Ini tak kena saja dah. Salah bagi kita nak pergi tapak kepala dia. Kita kena kasih sayang support dengan anak kita. Ini mudah-mudahnya hak Nabi royak kepada kita. Itulah mudah-mudahnya budak ni, anak yatim ni adalah anak yang mulia. Anak yang mulia. Itulah kita kena wakwi mulia dah. Kita kena perawi jadi molek sungguh insya-Allah dah. Jadi alim ulama. Itulah sebabnya ada satu perkataan lagi, anil khairul buyut huwal ladzi yukrimu fihi yatim. Maka sebaik-baik rumah, maka rumah yang orang tu yukrimu, muliakan bagi anak yatim. Dah. Mulia anak yatim. Hak ni lah kita kena wakwi molek sekali. Jadi tetamu ataupun jadi anak sepupu anak kita, ada anak yang bagus, anak yang anak kita sepupu anak kita. Jadi sepupu anak kita baby insya-Allah dah. Anak kita jadi juruh tu. Jadi alim ulama, hafal Quran. Ngaji tinggi, ngaji agama. Nak ngaji kat lain pun kita kena tengok juga. Tapi ngaji agama lebih baik daripada ngaji yang lain. Itulah untuk akhirat. Dunia dan akhirat. Boleh pergi dua-dua. Jangan untuk akhirat saja, untuk dunia dan akhirat insya-Allah. Itulah mudah-mudahnya kita kena cara molek. Sebab anak yatim ni dia susah bagi dia. Dia tak ada orang nak peladang dia. Itulah dia rasa kadang-kadang supaya dengan kata mutu kita hilang, kita boleh Allah SWT ganti naik kalau kita cari duit dah boleh beli mutu naik. Ada lagi kalau mak kita, ayah kita mati, mak kita boleh abah naik. Ada mak mati, ayah kita boleh mami naik. Itu je boleh ganti. Tapi anak yatim ni apabila mati dah nak ambil semula supaya dia tak boleh. Kalau boleh pun boleh ayah tiri, dia tak sepuan dengan ayah
asal dia. Itulah dia nak hati dia nak serupa dengan ayah asal tu dia payah. Ada. Kadang-kadang ada juga ayah tiri boleh buat serupa ayah tu. Ayah hak mula-mula dah. Itulah mudah-mudahnya kita kena peduli kepada anak yatim. Hai khamrat kepada dia dah. We kasih saya kepada anak yatim we banyak. Ni mudah-mudah kita nak jaga anak yatim pada dunia sekarang dah. Banyak anak yatim. Hak kita tengok-tengok tu anak yatim banyak. Maka itulah ada satu ayat Al-Quran lagi Allah SWT kata siapa yang pegang anak yatim Allah SWT nak jauh daripada api neraka. Nak jauh daripada hari yaumul hisab dan nak jauh daripada hari yang kita takut. Hari itu hari kiamat. Itulah mudah-mudahan kita kena pegang anak yatim. Jadi molek, insya-Allah dia boleh tolong kita untuk kita tu di akhirat esok. Kita boleh lepas daripada neraka dah. Jauh daripada fainar, insya-Allah. Itulah ada satu ayat bukan satu ayat, satu surah tapi saya nak setengah ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini ayat satu ayat, dua ayat yang Allah SWT kata wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kita makan kepada anak yatim, kepada orang miskin dan anak yatim. Hak ni hak Nabi Allah SWT suruh kita wa yut'imu, makan kepada orang miskin dan anak yatim. Kepada anak yatim ni ala hubbihi miskin. Dengan kasih sayang, bukan kata ni untuk nak pontok tang dak. Kita hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, liwajhillah la nuridu minkum jazaa. La yuridu. Tidak nak pontok tang daripada orang tu. Kita dia, tak ada nak pontok tang poli dia. Kita nak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Tak ada nak kam kok kun orang tu dak. Kita buat dengan kerana Allah, dengan ikhlas kepada Allah. Hati kita ni suci sungguh kepada Allah Subhanahu Taala. Kepada anak yatim, makan, baju, pakai, semua baju raya kepada dia, untuk liwajhillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita jauh daripada api neraka. Ia kata inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Nak muka yang masih pada hari itu tu, pada hari kiamat tu, nak kita tu muka senyum, muka yin yang cemsai kalau kita buat baik dengan anak yatim. Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Pada hari itu tu Allah SWT kalau dia buat baik dengan anak yatim, Allah SWT nak dia tu surur. Nak dia tu gembira. Gembira, wasada, suka hati sebab dia buat baik dengan anak yatim dunia, dengan tidak ada nak pontok tang gapo, tak ada nak kam kokong gapo daripada anak yatim tu, tak ada nak kam kokong daripada orang-orang ada, orang tak tengok, maka itulah Tuhan nak bagi kepada dia surura, daripada akhirat esok Allah SWT nak bagi syurga kepada dia. Inilah sekadar pada pagi yang mulia ini saya bagi sedikit berkenaan dengan anak yatim. Kita kena peduli kepada anak yatim. Jangan kita buat tinggal anak yatim. Hari ini kita pakat kita tanya mana ada anak yatim, kita tolong. Kita tak nak, tenaga kita tak boleh nak perak anak yatim, ada orang yang kuasa lagi. Bukan dalam kampung kita, dalam dunia ni tak ada orang kuasa sikit apa. Ada. Dia ada tekad-tekad dia. Orang yang kaya ambil anak yatim perak. Orang tak kuasa nak perak anak yatim, beli baju kepada dia. Orang tak kuasa nak beli baju kepada dia, makan ni kepada anak yatim. Itulah banyak jalan untuk nak perak anak yatim. InsyaAllah kita boleh duduk dalam syurga Allah SWT yang Nabi kata kahatain. Siapa yang perak anak yatim maka boleh duduk dalam syurga Allah SWT macam ni dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah saya pesan kepada dan saya wasiat kepada peminat dan penonton yang semua yang lihat pada hari ini, yang tengok pada hari ini,
Itulah saya nak share sekadar ni sahaja. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.